Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi, Shaf Farizal here. Today, Shaf reviews Kemono Jihen. Kemono Jihen ataupun Monsters Incidents ataupun saya punya translation Peristiwa Raksasa, sebuah siri anime 12 episod yang telah saya tonton di Muse Asia. Ya, ia adalah tayangan yang sah dan juga percuma untuk anda tonton. Diklasifikasikan sebagai R17+ di myanimelist.net untuk elemen keganasan dan juga kata-kata kesan. Maka dengan itu, para ibu bapa yang bertanggungjawab, tolong awasi anak-anak anda yang bawah umur yang ingin menonton siri ini. Okay? Siri ini telah dihasilkan oleh Ajiadu Animation Works yang juga telah menghasilkan siri anime yang bagi saya amat dikenali oleh ramai rakyat Malaysia. Mungkin tak, entah. Siri anime yang saya masukkan ialah Ninja Boy Rantaro. Diadaptasi daripada manga, siri ini mengisahkan mengenai Kohachi Inugami yang merupakan seorang penyiasat persendirian dalam hal-hal mistik. Beliau ditugaskan untuk menyiasat kes binatang-binatang ternakan di sebuah kampung yang mati secara misteri. Dalam usaha beliau telah meminta bantuan daripada seorang kanak-kanak yang bernama Kabane. Kabane adalah seorang kanak-kanak yang tinggal di kampung itu. Beliau dipinggirkan oleh orang kampung dan juga penjaganya sendiri kerana badannya yang busuk. Jadi semakin dalam penyiasatan Kohachi Inugami terhadap kes ini, beliau dapati bahawa unsur mistik memainkan peranan dalam kes kali ini, dan beliau juga dapati yang Kabane bukan kanak-kanak yang biasa. Dalam siri ini, dunianya bukanlah diduduki oleh manusia saja. Ia juga diduduki oleh golongan yang digelar sebagai Kemono. Kemono secara asasnya ia bermaksud monster ataupun raksasa. Dan dalam siri ini ada pelbagai jenis Kemono. Ada yang dari bentuk haiwan, dari bentuk humanoid, bentuk serangga, reptilia, banyak jenis. Dari segi rupa mahupun kelebihan luar biasa. Setiap Kemono punyai keunikan tersendiri. Siri ini sedikit sebanyak meneroka dalam dunia Kemono yang tidak diketahui kewujudannya oleh golongan manusia melalui karakter Kabane dan juga karakter-karakter lain seperti Akira dan juga Tadamaru Shiki. Penonton akan didedahkan bagaimana dunia Kemono ini boleh menjadi gelap dan juga sangat berbahaya. Justru ia mampu menimbulkan rasa simpati dan juga rasa jijik terhadap karakter-karakter yang ada dalam siri ini. Lebih-lebih lagi karakter-karakter utama kita adalah kanak-kanak. Apa yang saya enjoy menonton siri ini adalah bagaimana ia memberi pendedahan terhadap sejarah gelap Tadamaru Shiki dan juga Akira, dan bagaimana sejarah gelap itu membentuk karakter mereka dalam siri ini. Selain itu juga saya enjoy menonton interaksi Kabane dengan karakter-karakter lain yang ada dalam siri ini. Bagi saya ia menarik untuk ditonton dan juga wow, innocent gila budak ni. Sebab saya enjoy menonton Kabane berinteraksi dengan karakter-karakter yang lain adalah sebab karakter Kabane ini telah dibesarkan dengan cara yang tidak betul. Maka beliau mengalami satu keadaan di mana beliau tidak mampu untuk mengenal dan juga meluahkan emosi. Disebabkan itu, ada masa beliau tidak dapat untuk memahami dan juga memberi respon yang sepatutnya lah dalam situasi tertentu, dan memberi respon yang sepatutnya lah dalam situasi-situasi tertentu. Maka ia boleh menyebabkan karakter-karakter lain boleh salah faham, perang dan juga pelik dengan perangai Kabane ini. Jadi ada rasa seronok tu bila dapat lihat Kabane ni semakin lama menunjukkan yang beliau semakin faham dan hubungan beliau dengan karakter-karakter lain semakin rapat. Siri ni bagi saya kan, siri ni mengajar sedikit sebanyak tentang manusia ke Kemono ke, masing-masing ada sisi gelapnya sendiri. Gila kuasa, mempergunakan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, nafsu serakah, pengabaian tanggungjawab. Sikap-sikap negatif ini bukanlah eksklusif untuk mana-mana golongan saja. Sikap negatif ni boleh je ada dalam kalangan kenalan kita. Sedahsyat mana pun sejarah seseorang itu, apa yang penting adalah bagaimana orang itu mengambil tindakan untuk berhadapan dengannya. Adakah orang itu akan terus memeluk sejarah gelapnya dan juga terus terjunam ke bawah, ataupun beliau putuskan untuk maju ke depan. Namun begitu, tak semua orang boleh. Maka ada masa ataupun situasi tertentu, orang itu memerlukan sokongan daripada orang lain. Sokongan yang utuh. Ada satu momen dalam siri ini yang bagi saya memang sungguh heartwarming lah. Memang rasa macam ia ada dalam hujung-hujung siri. Momen tu adalah momen Kabane dengan juga Akira.
it goes like Yokata, komen ne, Yokata, komen ne. Oh, so heartwarming. Bagi saya dari segi pacing dia, dari segi animasi dia dan karakter-karakter dia ada, cukup memuaskan hati saya lah semasa menonton. Bagi saya dalam siri ni tiada babak yang buat saya rasa macam kekok semasa menonton ataupun ia rasa membuang masa. Tiada pada pendapat saya. Saya cuma boleh katakan yang saya betul enjoy menonton siri ini dan rasa berbaloi lah menunggu episod-episod baru keluar setiap minggu. Tambahan pula lagu pembukanya iaitu Kemono Michi daripada Daisuke Ono telah menjadi antara lagu anime kegemaran saya. Jadi jika saya mahu bagi rating terhadap siri anime ini, ratingnya adalah 4/5 bintang dengan label good. Itu saja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Shout out.